Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 2 bab 7 koordinat. Sekali kita akan sentuh bahagian jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, dua benda utama yang akan awak belajar untuk topik bab 7 adalah pertama awak akan belajar jarak dan yang kedua akan belajar titik tengah. Tapi untuk kali ini kita akan belajar jarak dahulu. Okey? Jarak dua titik pada satah Cartesian. Ada tiga jenis bentuk yang diperlu cari jarak. Pertama, garis yang melintang macam ni. Yang kedua, garis yang menegak macam ni. Dan yang ketiga, garis condong. Okey, untuk garis yang melintang dan juga menegak, dia tak ada masalah, sangat senang. Dia ada, contohnya kita tengok yang ini, kalau dia suruh cari dua titik yang mempunyai koordinat Y yang sama. Kalau tengok kat sini, Y-nya adalah sama. So, kalau Y yang sama, awak hanya potong sahaja. Awak tak payah usik tentang Y. Awak hanya cari untuk X sahaja. Contohnya, kalau kat sini, awak kena ambil yang besar tolak yang kecil. Jadi, X2 tolak X1. X2 tolak X1. Untuk garis yang menegak, mestilah X yang sama. Betul tak? So, X ni kita abaikan. So, apa kita buat? Buat Y besar tolak dengan Y kecil. Y2 tolak Y1. Dan garis condong, dia ada rumus dia. Rumus dia, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Awak tak payah runsing. Kenapa ada X2? Kenapa ada X1? X2, X1 ni awak yang tentukan. Okey? Kita terus pergi kepada contoh yang pertama. Jarak dua titik pada satah Cartesian. Satah Cartesian ke Cartesian, tak tahulah. Okey, satah Cartesian ni adalah ni lah. Ni satah ni. Dia panggil satah Cartesian. Nanti awak akan jumpa banyak benda ni semua dalam bentuk petak-petak macam ni. Okey. So, untuk soalan yang pertama, dia tak ada masalah. Awak tak perlu nak kira, nak pening ke apa ke. Awak hanya kira jarak sahaja. Jarak A ke B. Okey. Kalau awak nak buat, kalau gambar rajah macam ni, so awak pun tulislah jarak AB sama dengan, awak kira sahaja petak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. 6, pasal awak kena tengok dulu unit dia. Unit dia, satu petak ni adalah 1. So, awak kena darab dengan 1 unit. Jadi, jawapan dia adalah 6 unit. Okey, itu jarak dia. Sangat senang. Okey, seterusnya, untuk soalan yang B. Awak kira jarak dia. Awak kira petak dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jarak PQ adalah 6. Lepas tu awak kena tengok dulu petak dia. Satu petak berapa nilai dia? Okey, tengok sini. Satu petak berapa nilai dia? 5. Betul tak? So, awak kena darabkan dengan 5 unit. So, jawapan dia akan jadi 6 darab 5, 30 unit. Awak tak boleh terus letak 6 sebab dia dah ada dah kat sini. Satu petak ini bersamaan dengan 5. Okey, seterusnya untuk soalan ni. Soalan jarak DE. Sama dengan, awak kira petak dulu. 1, 2, 3, 4. 4. Darabkan dengan satu petak dia berapa? Satu petak dia adalah 10. Okey, so darabkan dengan 10 unit. So, jarak awak akan dapat 40 unit. Okey, seterusnya soalan D, jarak FG. Okey, jarak FG, kira petak dulu. 1, 2, 3, 4. So, 4 darabkan dengan berapa unit untuk satu petak? Sama dengan 2 unit. So, darabkan dengan 2 unit. So, jawapan dia 4 darab 2, awak akan dapat 8 unit. Okey? Faham? Untuk soalan macam ni, dia senang sahaja. Sebab dia bagi dah koordinat dan dia dah bagi gambar rajah. So, tak perlu nak pening-pening kepala, nak guna X ke Y ke dan sebagainya. Hanya kira petak dan darabkan ikut nilai satu petak tersebut. Okey? Seterusnya. Untuk contoh 2. Dia tak bagi gambar rajah. Dia suruh cari jarak di antara pasangan titik berikut. Okey. Bila awak nak cari jarak, awak tengok dulu.
koordinat ni dengan koordinat ni ada tak yang sama? Ingat ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah X, ini adalah Y. So, kalau yang sama, awak kena ambil X dengan X. X dengan X sama tak? X dengan X sama tak? Tak sama. So, tengok Y pula. Y dengan Y sama tak? So, sama, awak kena potong. Awak potong sahaja, awak pun ambil yang mana besar? 4 ke 2 besar? So, 4. Kira sahaja jarak. Ambil yang besar 4 tolak 2. So, awak akan dapat 2 unit. Senang sahaja. Okey, soalan B pula. Tengok. X dia 0, 0. Okey, terus potong yang sama. Potong yang sama. So, ini adalah X yang sama. So, ambil yang mana? 1 dengan negatif 2. 1 dengan 2, negatif 2 mana lebih besar? 1, betul? So, 1 tolakkan dengan negatif 2. Okey? Sebab tu nanti awak akan dapat jawapan awak akan positif. Jarak mana ada negatif Okey, 1 negatif, negatif akan jadi apa? Tambah. So, 1 tambah 2 awak akan dapat 3 unit. Okey, senang Okey, seterusnya. Rajah 3 menunjukkan jarak di antara dua titik A dan B. A dan B. Lengkapkan koordinat A dan B. Okey, kita tengok koordinat A. Okey, koordinat A dia dah cakap dah jarak dia adalah 5 unit. 5 unit. So, kita ambil yang mencancang. So, kat sini X. Sini X, betul tak? Sini pun X. So, 1 sama. So, kita potong. So, yang ini kita nak dapatkan. Dia dah cakap dah jarak dia adalah 5 unit. So, yang mana besar? Yang atas ke yang bawah? Mestilah yang atas kan? Kalau kita lukis koordinat macam ni kan? Sini contohnya sini 1, sini akan jadi 2. Sini 1, sini akan jadi 2. Nombor dia tulis dia macam ni. 1 makin besar, dengan ke atas makin besar. Semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke atas dia semakin besar. So, yang besarnya adalah Y. So, Y awak tolakkan dengan 3 sama dengan 5 unit. Betul tak? Y tolak 3, awak akan dapat 5. So, awak kena kira lah. Yang ini negatif 3 alih ke sana akan jadi tambah. 5 tambah 3. Y sama dengan 8. Okey, untuk X pula. X pula, ni 3 yang sama. Betul tak? So, 3 yang sama kita boleh tutup. Tukar pen lain ni. Okey, 3 yang sama potong. So, apa yang tinggal? 1 dengan X. Yang mana lebih besar? X ke 1? Confirm lah X lebih besar. So, kita nak buat macam mana? X tolak 1 sama dengan berapa? Dia dah cakap dah 4 unit. Sama dengan 4. So, X sama dengan yang ini alih ke sana jadi tambah. 4 tambah 1 jadi X sama dengan 5. Okey? Okey, seterusnya. Kalau kita tengok tadi soalan dia semuanya secara mendata. Okey, nampak tak? Garisan dia semua mendata. Okey, seterusnya awak akan tengok untuk jarak yang antara dua titik pada satah apabila jaraknya adalah sengit. Condong. Macam ni So, kalau sebelum ni awak hanya kira petak, lepas tu awak tengok mana X yang sama ataupun Y yang sama potong, lepas tu tolak besar, tolak kecil dan sebagainya. Untuk soalan ini, dia bagi dalam bentuk condong. So, awak kena guna rumus. Rumus ni diberi dalam peperiksaan. Okey. So, apa langkah pertama yang perlu awak buat adalah awak kena kira, awak kena tahu koordinat dahulu. So, koordinat A, cara baca dia adalah baca X dahulu. Okey, baca X dia dulu adalah 1, Y-nya adalah 7. Untuk koordinat B, X-nya adalah 5, Y-nya adalah 1. Okey, sekarang bila awak dah selesai tuliskan X1, X koordinat A dan koordinat B, awak pun tulis rumus. Jarak A, B. Dalam peperiksaan dia bagi rumus ni. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1
Tak apa, nanti kalau awak dalam periksa, kalau sekarang ni awak buat latihan banyak-banyak, nanti awak tak perlu tengok pun rumus dia. Sebab awak kena ingat. Okey, seterusnya awak kena tentukan mana satu X1, mana satu Y1. Awak letak je mana-mana. Saya letak sini sebagai X1, sini Y1. Sini X2, sini Y2. Ingat bila sini X1, sebelah dia mesti Y1. Bila X2, sebelah dia Y2. Tak boleh X1, Y2. Tak boleh Okey, lepas tu awak pun masukkan saja dalam rumus. Iaitu, X2 dahulu. X2 adalah 5. Tolak X1 adalah 1. Kuasa 2 tambah Y2. Y2 adalah 1. Tolak dengan Y1. Tolak dengan 7. Kuasa 2. Okey, awak buat seterusnya. 5 tolak 1, 4. Kuasa 2. Tambah 1 tolak 7. Jadi tolak 6 kuasa 2. Okey, lepas tu 4 kuasa 2, 16. 6 kuasa 2, 36. Dah hilanglah jadi negatifnya. Okey, dan jawapannya adalah 52 punca kuasa. Awak akan dapat jawapannya 7.21 unit. Okey, siap. Okey, faham? Okey, awak ingat tak lagi nak cari jarak di antara titik P dengan titik Q? Kita guna teorem Pythagoras. So, kita guna teorem Pythagoras. Ingat tak teorem Pythagoras? Macam mana? PQ kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kenapa saya tambah? Sebab yang bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah paling panjang. So, kalau paling panjang, kita kena tambah. So, PQ kuasa 2 sama dengan 25 tambah 9. Awak akan dapat 34 punca kuasa. Sebab ni kuasa 2, kita alih ke sana jadi punca kuasa. Okey? Ataupun kalau tak nak buat macam ni, awak buat teruslah macam ni. Kalau tak nak buat macam ni, PQ sama dengan macam ni. Okey? Dan 34 punca kuasa, dia akan dapat 5.83 cm. Maka jarak PQ adalah 5.83 lah. Okey. Seterusnya, untuk soalan B. Soalan B, kita nak cari jarak PQ. Okey, tadi kita dah belajar dah guna koordinat, betul tak? So, saya buat sini X1, sini Y1. Sini X2, sini Y2. Okey. Okey, saya pun tulislah rumus jarak PQ. Sama dengan X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, saya pun masukkan nilai X2 sama dengan apa? X2 adalah 4 tolak X1 negatif 2. Y2 adalah 1 tolak 6. Okey. 4 tambah 2 akan jadi 6 kuasa 2 tambah 1 tolak 6 negatif 5 kuasa 2. Awak akan dapat 36 tambah 25. 6 tambah 25 awak akan dapat 61. Punca kuasa awak akan dapat 7.81 cm. Okey. Ini kalau awak guna rumus. Okey, boleh? Saya harap awak faham. Kalau bentuk dia macam ni, kita guna teorem Pythagoras. Ataupun kalau bentuk dia koordinat, kita hanya guna rumus sahaja. Masukkan nilai, awak akan dapat jawapannya berapa. Okey, boleh? Saya harap awak faham sebab sangat senang ni untuk tajuk ni. Okey, seterusnya untuk penyelesaian masalah. Hitung perimeter bagi sebuah segitiga sama kaki jika bucu-bucu bagi segitiga tersebut ialah A11, B34 dan C51. Okey, mula-mula sekali kita boleh cari jarak AC, betul tak? Perimeter ni macam mana? Perimeter adalah ukur keliling. Ni, kena tambah ni. Ni perimeter, tambahkan semua. Okey?
Sekarang kita cari jarak AC dahulu. Sebab AC adalah garis yang mendatar. Okey, AC apa yang sama? Kira petak je. 1, 2, 3, 4. So, satu petak adalah 1 unit. So, jarak dia 4 unit. Okey, settle. Seterusnya, kita nak cari. Boleh tak saya anggap ini tengah-tengah, betul tak? Ini tengah-tengah. Jarak ni dengan jarak ni. Rasa-rasa sama tak? Ini 2 petak, ini 2 petak. Tinggi dia sama. So, saya anggap jarak AB sama dengan BC. Betul tak? So, saya hanya cari jarak AB sahaja. Nanti saya akan darab 2 sahaja. Okay? So, saya cari jarak AB. Sama dengan ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Okey, jarak AB, kita pun guna rumus X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, X2 dia dapat berapa? X2 dia adalah 1. X2 dia 1. 1 tolak X1 dia adalah 3 kuasa 2 tambah Y2 adalah 1 tolak dengan Y1 adalah 4 kuasa 2. 1 tolak 3 negatif 2 kuasa 2 tambah 1 tolak 4 negatif 3 kuasa 2. So, awak akan dapat 4 tambah 3, 3, 9. Punca kuasa, awak akan dapat 13 sama dengan 3.6 unit. Ini adalah jarak AB. Dia sama dengan jarak BC. Sebab kita tengok dia, bentuk dia, ni dengan ni adalah sama. So, perimeter sama dengan AC tambah AB tambah BC. AC adalah 4 tambah 3.6 tambah 3.6. So, awak akan dapat jawapan dia 11.2 unit. Okey, sangat senang. Okey, seterusnya yang terakhir. Okey, dia cakap diberi jarak AB. AB adalah 10 unit. So, AB sama dengan 10 unit. Hitung nilai V. Okey, sangat senang. Kita guna sahaja rumus. AB sama dengan kuasa 2. Okey, saya nak ambil yang inilah sebagai X1. Sorry. Saya tak nak. Saya nak ambil yang bawah. Tak kisah mana-mana. Saya nak yang ni X1. Ini Y1. Ini X2. Y2. Okey. So, saya nak buat X2 tolak X1. X2 dia adalah 6 tolak V. Kuasa 2 tambah Y2 adalah 9 tolak 3. Kuasa 2. Okey, tulis je semula 6 tolak V kuasa 2 tambah 9 tolak 3, awak akan dapat 6 kuasa 2. AB sama dengan berapa? 10. So, tulis sini adalah 10. Okey. Lepas tu, saya tulis semula 6 tolak V kuasa 2 tambah 36. Okey. Boleh tak saya nak buang punca kuasa ni? Apa saya kena buat dekat sebelah ni? Kalau saya nak buang yang ni, saya kena bagi kuasa 2. Sebab bila kita bagi punca kuasa dengan kuasa 2, dia akan hilang. Okey, punca kuasa alih ke sana, dia akan jadi kuasa 2. So, apa kita kena buat? Jadi, dia jadi macam ni. 10 kuasa 2 sama dengan 6 tolak V kuasa 2 tambah 36. Okey, yang ni kita boleh alih ke sana.
10 kuasa 2 tolak 36 sama dengan 6 tolak V kuasa 2. 10 kuasa 2 adalah 100 tolak 36 sama dengan 6 tolak V kuasa 2. Dia akan jadi 64 6 tolak V kuasa 2. Kuasa 2 kita nak alih pula ke sana. Kita buat apa? Kalau punca kuasa, alih ke sana jadi kuasa 2. Kalau kuasa 2, alih ke sana dia akan jadi punca kuasa. Hilang. So, 64 punca kuasa akan dapat 8. Sama dengan 6 tolak V. Lepas tu, negatif V ni saya nak alih ke sana. Jadi, 8 tambah V sama dengan 6. 8 alih ke sana, dia akan jadi V sama dengan 6 tolak 8. Jadi, awak akan dapat V sama dengan negatif 2. Siap. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.